Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid ini dia ada 2 jilid. Jadi pengarang kitab ini mengambil hadis-hadis dan juga dalil-dalil yang ada di dalam Sahih Bukhari. Di dalam, kalau kita mengaji Sahih Bukhari, di penghujung kitab Bukhari itu Imam Bukhari meletakkan suatu kitab dinama satu tajuk, dan juga nama kitab itu dipanggil Kitab Tauhid. Di dalam Kitab Tauhid ini dibahaslah tentang ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat, ataupun kita boleh sebut juga ayat-ayat mutasyabihat dan juga hadis-hadis mutasyabihat. Dibahaskan oleh dikemukakan oleh Imam Bukhari. Bila Imam Bukhari kemukakan, lalu disyarahlah oleh ulama-ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Sebelum saya baca kitab Tauhid ini, yang merupakan suatu rumusan, kesimpulan yang diambil di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga syarahan yang dipetik daripada Fathul Bari. Saya baca Fathul Bari dulu. Dalam kitab Tauhid ini, kalau cetakan saya jilid yang ke-13, muka surat 497. Ketika mentafsirkan, Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama hadis dan juga beliau seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ketika mentafsirkan ayat Quran Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia mengemukakan riwayat daripada yang dikemukakan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang baik. Dia kata di sini akhrajal Baihaqi bi sanadin jayyidin anil Auza'i, dengan sanad yang elok. Imam Baihaqi kata daripada Auza'i kata qala kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu innallaha ala arsyihi. Kami adalah suatu kumpulan golongan yang ramai mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Wa nu'minu biha, kami beriman dengannya. Bima wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatih. Dia kata kami beriman dengan sesuatu yang datang daripada sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibn Hajar ini dia menyebut bahawa Imam Baihaqi menakalkan daripada Auza'i bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Bila kita sebut Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, saya akan terangkan kepada hadirin sekalian bukan sebagaimana yang difahami oleh kebanyakan orang. Bila kata berada di atas arasy, sebagai contoh sahaja, ini arasy. Allah Ta'ala berdempik di atas arasy. Maksud berada di atas arasy, maknanya di atas daripada arasy. Sebab itu dia kata ba'inun anin arsyihi. Dan dalam huraian-huraian ulama salah, anil arsyihi kadang-kadang disebut anil makhluqatih. An makhluqatih. Allah Ta'ala berpisah daripada makhluknya. Arasy adalah makhluk. Dia tidak berdempik di atas arasy macam tu. Yang kedua, maknanya bukan duduk berdempik macam tu, dia atas daripada arasy. Bila sebut di atas daripada arasy, jadi ulama salaf mereka tidak mentafsirkan atas daripada arasy itu tempat ataupun tidak. Adakah boleh dikatakan tempat ataupun dinamakan tempat? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah arasy. Atas daripada arasy tu tak ada makhluk dah. Macam mana boleh diterjemahkan tempat? Tetapi oleh kerana ada orang yang mengaji, golongan Asy'ariyah, mereka dan juga Mu'tazilah, mereka menterjemahkan atas daripada arasy itu tempat. Bila tempat itu adalah makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Lalu mereka ciptakan istilah, mereka mencipta istilah atas daripada arasy ini tempat. Tempat itu Allah Ta'ala buat. Jadi bila kata Allah Ta'ala berada di atas daripada arasy, maka Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala memerlukan tempat, sedangkan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam.
Terkaya maknanya tak berhajat kepada alam lah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Kita kata betul. Memang Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Tetapi di atas daripada arah itu orang panggil apa? Ulama salah tak tersebut tempat. Sebab itulah ada istilah dipanggil makanul adami, ataupun al-makan dunal makan, ataupun amrun adami. Makanun adami maknanya tempat yang tak ada, ataupun tempat bukan tempat, ataupun sesuatu yang tak ada. Amrun adami, sesuatu benda yang tak ada. Jadi golongan yang kata sesat bagi orang yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy, mereka tak faham istilah. Mereka tak faham hakikat yang sebenarnya macam mana. Sebenarnya ulama salah bila kata Allah Ta'ala di atas daripada arasy, kita tak terjemahkan atas daripada arasy itu tempat. Sebenarnya kalau kita baca di dalam syarah Tahawiyah ni, syarah Tahawiyah oleh Imam Abdul Ais, dia mengatakan nak sebut tempat pun tak apa, tak nak sebut tempat pun tak apa. Sebab kalau kita kata tempat di atas daripada arasy, di sudut istilah sahaja. Bukan maksud bila kita tempat bahawa dia adalah merupakan makhluk Allah. Boleh sebut tempat, tetapi dia panggil tempat yang tak ada. Sebab saya nak ulangi sekali lagi supaya jelas, atas daripada arasy itu maknanya tak ada makhluk dah. Nak sebut apa tu? Nak sebut tempat pun tak apa, tak sebut tempat pun tak apa. Jadi cuma orang terjerat dengan istilah. Apa maksud terjerat dengan istilah? Bila dikatakan atas daripada arah, atas daripada arah itu tempat, jadi Allah Ta'ala memerlukan tempat. Jadi ulama salah tak kata macam tu. Ulama salah hanya menyebut Allah Ta'ala berada di atas arasy tanpa membahaskan tempat ataupun tidak. Okey, itu masalah istilah tempat. Jadi saya nak baca dalil-dalil yang dikemukakan di dalam kitab Tauhid jilid yang pertama. Dia ada 2 jilid. Dalil-dalil daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW yang mensabitkan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas daripada arasy. Dia kata yang pertama, ahaduha at-tasrihu bil fawqiyah. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala berada di pihak atas kerana disertakan dengan perkataan min, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Suratul Nahl ayat 5. Ayat 50. Suratul Nahl ayat 50. Mereka takut akan Tuhan mereka yang daripada pihak atas. Maknanya min fawqihim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di pihak atas. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan, pertamanya dia sebut dengan ada perkataan min. Dia kata yang kedua, zikrul fawqiyati mujarradun anil adati. Sunyi daripada perkakas ataupun alat. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Subhanahu Wa Taala itu qahir, perkasa di atas hamba-Nya. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, at-taslisu at-tasrihu bil uruji ilaihi. Jelas bahawa naik kepadanya oleh malaikat. Ka qaulihi ta'ala ta'rujul malaikatu. Naiklah, mi'rajlah oleh malaikat, waruhu ilaihi, dan ruh kepadanya. Kan orang yang mati ni naik bertemu dengan Allah Ta'ala, dan dia ada satu tempat roh yang disediakan oleh Allah Ta'ala naik ke langit. Dan juga malaikat ini siang malam silih berganti sebagaimana hadis riwayat Muslim kan, pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau golongan yang takwil itu terpulanglah dia nak takwil. Yang tu tak ada masalah, dia nak takwil dia punya pasal. Tapi nak ceritanya, dalil yang dipegang oleh ulama-ulama yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas arasy, ini sebahagian daripada dalil daripada ayat Quran. Okey, tadi yang ketiga, sabitnya malaikat dan roh bertemu dengan Allah. Ar-rabi'u, dalil yang keempat, at-tasrihu bis-su'udi. Bis-su'udi, terang bahawa dengan naiknya ilaihi yas'adu. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibi. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Kepada dia lah naik kalimah-kalimah yang baik. Maknanya amalan-amalan yang baik, pahala-pahala yang dilakukan oleh manusia ini naik bertemu. Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima,
tentang jelasnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dengan firman-Nya barrafa'ahu Allahu ilaihi. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah taala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ayat yang seterusnya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan mewafatkan kamu. Mewafatkan di sini ulama tafsir menyebut maknanya menidurkan Nabi Isa alaihi salam lalu diangkat naik ke langit. Yang keenam, dalil daripada ayat Al-Quran, wa huwal aliyyul azim. Allah Taala Maha Ali, Maha Tinggi. Bila Maha Tinggi, atas daripada segala-galanya. Tadi saya sebut Arash adalah merupakan makhluk yang paling tinggi. Atas daripada Arash apa dia? Makhluk dah tak ada dah. Atas daripada Arash tak ada makhluk dah. Yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyyul kabir. Dan juga Allah Taala itu Maha Tinggi dan juga Maha Besar. Yang seterusnya, ayat yang berikutnya, innahu aliyyun hakimun. Sesungguhnya dia adalah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Yang ketujuh, tanzilul kitabi. Dia kata at-tasrihu bitanzilil kitabi minhu. Secara jelas dan juga terang, turunnya kitab daripada sisi Allah. Kitab Al-Quran turun daripada langit. Turun daripada mana? Yang tuan-tuan baca. Turun daripada langit. Allah Ta'ala berada di atas langit. Maka Arash itu di atas daripada langit. Maka jelasnya hadirin sekalian, berdasarkan kepada hujah yang ketujuh yang dikemukakan dalam kitab ini, turunnya kitab daripada langit. Yang turunnya kitab itu daripada langit, yang Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Jadi orang kata sekejap atas langit, sekejap atas Arash. Jadi nak bagi tahu, ulama sebut langit itu yang paling tinggi, di atasnya adalah Arash. Allah Subhanahu wa taala ada di atas daripada Arash. Yang seterusnya, yang ke-8, dikata hujah yang Allah Subhanahu wa taala berada di atas Arash ini tentang Allah Taala sebut dalam Quran, innal ladzina 'inda rabbika. Sesungguhnya yang berada, golongan yang berada di sisi engkau. Di sisi engkau tu siapa dia? Iaitu malaikat muqarrabin. Yang ke-9, amintum man fis sama'. Adakah kamu merasa aman yang daripada Allah yang berada di langit? Cuma ulama tafsir bahaslah, sebagai ulama kata azab Allah Ta'ala yang berada di langit. Tak apalah dia nak pegang lagu tu. Jadi bagi golongan salah, mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil mengatakan Allah Ta'ala berada di langit. Dan yang ke-10, jelas bila orang berdoa ini mengangkat tangan ke langit. Bila berdoa mengangkat tangan ke langit. Kalau kata Allah Ta'ala tak bertempat ataupun di mana-mana, kadang-kadang ke langit Rabbana, ataupun begitu ke, begitu bawah ke, sebab Allah Ta'ala tak bertempat. Okey, ini di dalam kitab Tauhid dihurai banyak lagi. Saya tak nak baca semua alasan yang dikemukakan kerana banyak lagi kitab-kitab yang saya nak kemukakan, nak bongkarkan, nak jelaskan, nak tunjuk kepada hadirin sekalian bahawa dalil yang cukup banyak Allah Subhanahu wa taala berada di atas Arash. Dah 3 kitab saya baca. Kitab yang keempat, Tuhfatul Ahwazi. Ketika mensyarahkan Al-Mubarakpuri ini, ketika mensyarahkan hadis 3320 tentang Allah Subhanahu wa taala, wallahu fawqa dzalik. Allah Taala atas daripada yang demikian itu, maknanya atas daripada langit. Lalu dalam kitab Tuhfatul Ahwazi menyebut fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala fawqal arsy. Pada hadis tersebut adalah merupakan suatu dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas Arash. Wa hadza huwal haqqu, dan ini adalah perkara yang benar. Ini adalah yang benar. Wa alaihi, dan di atasnya tadulul ayatul Qur'aniyah. Di atas pegangan ini menunjukkan ayat-ayat Quran wal ahadithun nabawiyah, dan juga hadis-hadis. Jadi Mubarakpuri kata daripada hadis tadi menunjukkan daripada ayat-ayat Quran, juga hadis-hadis Nabi, wa huwa mazhabus salafis salihin. Mubarakpuri kata apa? Dan juga pegangan ulama salafus salih minas sahabah wat tabi'in wa ghairihim.
daripada kalangan sahabat, tabi'in dan selain daripada mereka, min ahlil ilmi, daripada ahlul ilmi, ridwanul ilmi, ridwanullahi alaihim ajma'in, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ajma'in, kesemuanya. Pertamanya di sudut ilmu mereka diredai, dan Allah Subhanahu wa taala juga meredai mereka, sebab dalam Quran kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Qalu inna Allah taala ala arsyihi. Golongan daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qalu inna Allah taala istawa ala arsyihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Istawa di atas arasy. Lepas tu semalam pun Ustaz Muhyiddin Khalil sebut istawa, orang Arab faham, dia orang Arab. Jadi kalau kita tengok perbahasan ulama bahawa istawa ni, kita kata memang berada di atas arasy lah. Sebab itu Imam Malik kata istiwa maklum, di sudut orang Arab dia faham. Okey, nanti kita akan bedah satu persatu. Dia kata ala arsyihi bila kaifin, bukan dengan kaifiat, macam mana tak tahulah. Wala tashbihin, dan tidak menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Wala ta'wilin, dan tidak ditakwilkan. Wal istiwa'u ma'lumun, istiwa itu maklum. Wal kaifu majhulun, dan kaifiatnya adalah tidak diketahui. Dan Mubarak Puri juga menyebut wal jahmiyatu qad ankarul arsya, mereka menafikan Allah Subhanahu arash, wa an yakuna Allahu fawqahu. Golongan yang menafikan adalah Jahmiyah, menafikan arash dan menafikan Allah Taala berada di atas arash. Jadi hadut nafi itu maknanya golongan Jahmiyah. Wa qalu innahu fi kulli makanin. Golongan Jahmiyah kata Allah Taala itu berada di setiap tempat. Walahum maqalatun qabihatun, bagi mereka perkataan-perkataan yang keji, batilatun, yang batil. Perkataan-perkataan mereka keji dan batil. Yang duk kata Allah Ta'ala tak bertempat ataupun fi kulli makan itu, maka itu adalah Jahmiyah. Bukan pegangan golongan salaf. In syi'tal wuqufa, jika kau hendak terhenti ala dalailil mazhabis salaf, untuk berpegang mengetahui tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama salaf, wal itla'i ala raddi maqalatil jahmiyah, dan untuk menolak pendapat-pendapat Jahmiyah al-batilah, yang batil, fa'alaika an tutali'a kitab al-asma'i was sifat. Kalau kamu nak tahu dengan jelas, dengan terperinci, dengan hujah yang kuat, kamu kena mutalaah kitab apa? Asma' wal sifat, yang dikarang oleh Ibn Taymiyah. Jadi kita baca Asma' wal sifat. Kita kena macam kita buru pelanduk kijang lah, dia pergi ke mana kita ikut. Maknanya kalau kitab ni kata kena buka kitab ni, kita buka kitab ni. Dia kata kena buka kitab lain, kita buka lagi. Inilah dipanggil perbahasan, kajian, kajian dan juga perbahasan. Kalau nak faham betul-betul lah. Jadi kita buka pula Asma' wal sifat. Kita tengok betul tak apa yang disebut oleh Mubarak Puri. Jadi bila kita baca kitab Asma' wa Sifat, zikrul istiwa'i alal arsy, babu zikril istiwa'i alal arsy, bab istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Faqala inna Allaha qailun in qala qailu ma taqulu fil istiwa. Jadi Ibn Taymiyah kata, bagaimana kamu nak jawab kalau orang kata tentang istiwa tu macam mana? Qila lahu, dikatakan baginya, naqulu, kami jawab, kami kata innallaha mustawin ala arsyihi, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy-Nya, kama qala, sebagaimana yang dia kata, ar-rahmanu ala arsy istawa, Tuhan yang pemurah itu istiwa di atas arasy. Lalu dikemukakan lagi oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab ini dalil yang lain, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu salih yarfa'uhu, kepadanya lah naik akan amalan-amalan yang baik, pahala-pahala yang baik, pahala-pahala yang baik dan juga amalan yang soleh diangkat kepadanya. Dan barrafa'ahu Allahu ilaihi, diambil ayat tadi juga, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Dalam kitab ini pun tersebut Allah Ta'ala atas arasy.